Dia puasa Ashura ini selain daripada benda ni sebab Nabi buat, ganjaran dia itulah yang kita nakkan. Sebab dalam hadis Abu Qatadah, siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanatal lati qablahu. Puasa hari Ashura, kata Nabi, aku berharap agar Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis Tirmizi. Jadi dosa yang setahun boleh diampunkan dengan puasa sehari Ashura. Oh, besarlah ganjaran dia. Tapi kata ulama, puasa yang nak diampunkan, dosa yang nak diampunkan itu adalah dosa yang ringan-ringan sajalah, yang tidak melibatkan hak orang. Itu tak dibenarkan. Maksudnya kalau mengambil hak orang, jangan ingat bila puasa sehari habis semua ampun dah. Contoh, kita datang surau SPA pinjam Yasin tak pulang-pulang. Oh, ingatkan puasa Ashura apa dak kena pulang balik Yasin tu dulu. Lagi tak pulang, lagi itulah tak diampunkan. Yang ni dosa-dosa hak kita pun tak berapa nak buat, tapi terbuat masalahnya. Contohnya nengok benda tak senonoh, bukan nak tengok sangat. Macam ni tengok Facebook apa semua ni ya. Kadang tu Facebook ni bukan semua senonoh. Kita tengok surau ni, surau sana, bawah kan iklan, ingin ramping pinggang, gambar bergerak-gerak, dia tulis sponsor situ kan. Bukan kita nak tengok, dia selit macam mana tak tahu. Sponsor, advertisement. Kita tolak nak pergi slide ke bawah, terpicit pula dah, keluar 6 window buk dalam telefon. Ingin kurus, ingin ni, perut tu goyang. Jadi kita ni bukan nak menengok perut orang puan sangat, dia keluar iklan begitu, itu tak sengaja dia. Jadi istighfar, minta ampun, puasa Ashura, burn semua. Itu yang kita nak. Cuma peringatan bagi kita yang nak melakukan Ashura ni, dah terlepas tak adalah. Kalau tahun-tahun yang mendatang, eloklah kita berpuasa jangan pada 10 Muharram semata-mata atau Ashura semata-mata. Sebab kita ini nak berbeza dengan Yahudi. Kata Ibn Abbas, sumut tasya' wal ashir wa khaliful yahud. Puasalah pada 9 dan pada 10 Muharram supaya kita berbeza dengan orang Yahudi. Bagaimana kita sebutkan tadi, Nabi dia memang ada kecenderungan, dia tak berapa suka kalau kita ini serupa dengan pok-pok lain. Kita biar ada identiti kita sendiri. Justru ulama simpulkan ada 3 tingkatan orang puasa Ashura. Yang paling sempurna sekali orang yang puasa 3 hari, ni paling perfect, iaitu puasa 10 Muharram Ashura, kemudian ditambah sehari sebelum dia 9, dan sesudah dia 11. Jadi puasa 9, 10, 11. Ni ranking nombor 1 lah. Yang kedua, puasa 2 hari saja, 9 dan juga 10. Inilah yang paling banyak disebutkan di dalam hadis-hadis. Level yang ketiga, puasa 10 saja pun tak ada masalah. Level yang keempat, tak puasa langsung pun tak ada masalah. Sebab memang tak puasa pun tak apa, tak ada masalah. Inna Ashura yaumun min ayamillah, faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Hadis Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, hari Ashura adalah hari-hari Allah, hari istimewa. Siapa yang mau, berpuasalah. Siapa tak mau, tak puasa, tak ada masalah, kata Nabi. Sebab dia istihbab, sunat yang dituntut. Sunat tetap hukumnya sunat. Tapi kalau kita sunat ni, jangan pegang kaedah yang biasa tradisional kita pegang. Sunat ni artinya buat dapat pahala, tak buat tak apa. Sifat tu kita kena buang. Dah tak boleh dah pegang kaedah itu. Kalau kita pegang takrifan sunat, buat dapat pahala, tak buat tak apa, saya ingat sampai bila-bila kita tak buat amalan sunat, kita jadi tak kisah. Contoh, lepas sembahyang suruh zikir, kenapa tak berzikir? Sunat kan, buat pahala, tak buat tak apa. Tak apalah, tak ada masalah. Lepas sembahyang tak baca Quran, kenapa kata baca Quran? Lah, bukan wajib, benda sunat. Baca pahala, tak baca, ada masalahnya. Selagi kita pegang kaedah tu, kita tak akan beramal. Jadi kita tukar. Sunat ni adalah buat dapat pahala, tak buat rugi. Baru dia ada semangat sikit.
Macam baru ni Muharram 10 Ashura, 10 Muharram Ashura. Siapa yang puasa baru ni dapat pahala, yang tak puasa rugi. Orang yang pegang takrifan rugi, dia akan ralat. Alah, ngapalah aku tak buat. Sebab tak ada jaminan pun tahun depan jumpa lagi. Tak ada garanti langsung. Tak ada garanti. Jadi orang yang sentiasa pegang kaedah sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi, dia jadi semangat nak beramal. Tengok Quran, malas lah baca. Tapi bila teringat, tak baca rugi. Baca sekejap, dia jadi semangat. Dia pegang takrif. Dia sunat ni memang, apa juga amalan sunat, kita pegang takrif itu. Contohnya, baca Quran. Baca Quran dapat pahala, tak baca rugi. Iktikaf masjid, iktikaf dapat pahala, tak iktikaf rugi. Apa lagi? Poligami, sunat. Poligami dapat pahala, tak poligami rugi. Itulah rugi je. Dia tak berdosa, rugi je lah. Rugi je, rugi. Tak ada masalah. Bukan kata wajib, sunat rugi je. Itu contoh sajalah. Cuma hadirin sekalian, di ujung pertemuan ini kita nak bangkitkan satu isu yang telah pun timbul kebelakangan ni oleh golongan-golongan muda, orang yang generasi baru ni lah. Sebab kita punya program ni pun program ada pengisian bubuk Ashura macam-macam. Ada yang agak meremehkan atau menimbulkanlah isu bubuk Ashura. Barang perlu diingat, bubuk Ashura ni tak ada kena-mengena agama pun. Tak ada kena-mengena agama. Tak payah buat penat je kalau kita, ni dalilnya dulu Nabi Nuh, tak ada Nabi Nuh. Benda ni tak ada kena-mengena dengan tu. Tak ada kena-mengena. Mungkin ada tapi tak berapa kuat. Kita ingin katakan begini. Tradisi Ashura ni tradisi Melayu. Dia panggil tradisi Muharraman ataupun tradisi suraan. Surah tu orang Terengganu panggil sura. Ashura tu sura, bubur sura. Bagi kita Nusantara disebut suraan. Suraan Muharraman, dia memang tradisi Nusantara. Dan barang perlu diingat, kalau kita belajar budaya, tradisi budaya, apa juga ritual, dia panggil rites of passage ataupun ritual pelintasan. Perasan tak, dalam tradisi dan budaya dunia ni, dia akan ada elemen kulineri sebagai simbol. Apa juga tradisi. Sebagai contoh, bagi kita di Nusantara, bila 1 Syawal, Idul Fitri, kita ada kulineri kita, iaitu kita ada lemak, kita ada ketupat, kita ada pulut kuning, rendang. Benda tu tak ada kena-mengena Islam pun. Janganlah nanti lagi 50 tahun, tak mana punya ustaz ceramah pula, ini ketupat ni sebenarnya bagaimana Nabi SAW. Dia memang makanan di zaman Nabi Ibrahim. Ni ingat kot, tak ada kena-mengena. Tak ada. Dia hanya wujud dalam bentuk tradisi. Kalau tak ada pun tak apa, tapi dah rapat. Saya ingat moden macam mana pun orang Melayu, dia tetap buat ketupat dan lemang jugalah. Saya ingat lagi 10 tahun, 20 tahun bukan kekal. Orang duduk luar negara cekok putih siang malam dah orang kita ni. Ketupat semacam. Dia tak nak cheesecake hari raya. Dia mesti, sebab tu ritual passage, dia macam rites of passage. Tak boleh nak ubah. Sama juga bangsa lain. Orang Cina, masyarakat Tionghoa, kawan-kawan kita, bila tiba Chinese New Year, dia akan buat yisang. Dia tak nak makan kuih tiaw lakna ke, dia tak nak steamboat, tak nak. Dia nak ramai-ramai pegang chopstick. Dia budaya, dan benda tu tak ada kena dengan agama. Hatta kalau orang Kristian sekalipun di Amerika Syarikat, bila tiba saja Thanksgiving Day, dia akan ada makanan khusus, ayam bakpao, ayam panggang, turki benda kenama, segemuk-gemuk ayam. Dia golek lah ayam itu. Dia makanan tu tak ada kena-mengena agama, tapi dia kalau tak ada, tak syok lah. Begitu. Kalau Mr. Bean tu saya buat kelakar kira, masuk kasut, masuk stoker, dia nak menggemukkan turki dia tu. Sebab itu tradisi kulineri mesti dilihat sebagai tradisi yang berpisah dari syariat agama. Dia hanyalah tradisi yang memberi warna dan nuansa budaya, warna-warni dalam ritual kebudayaan ataupun perayaan ataupun celebration ataupun festival, sebagai satu manifestasi kesyukuran. Dan Ashura itulah dia punya sifat dia.
Kita tak nampak dia kaitan dengan agama, tapi dia adalah warna yang mencantikkan Muharram ataupun Ashura itu sendiri. Dan barang perlu diingat, Ashura atau bubuk Ashura kita biarkan kekal, tak ada masalah. Sebab saya fikir kita orang Melayu ni, kita kaya dengan budaya.